mungkin you don't understand, then basically you can just screenshot and send it to the WhatsApp group. Okay, nanti saya akan cuba jawab whatever questions that you have. Alright, so jadi pertama sekali saya akan tunjukkan bagaimana tool ini berfungsi. So pertama, I'll just select the input which is data guna tanah tadi. Okay, but before that, sebelum kita nak select, sebelum kita nak select any feature untuk kita buffer, okay, it is advisable. Okay, the best practices adalah bila kita nak buat buffer, sepatutnya kita dah tahu apa yang kita nak buffer. Okay, contoh macam data guna tanah ini is basically dia punya I would say base map dia lah. Okay, so katalah I'll just give you one case study lah. Assuming katalah katalah JKR, okay, JKR dia bercadang untuk melakukan satu projek pelebaran jalan. So sekarang ni dia ada masalah, jalan tu terlalu sesak, so dia nak lebarkan jalan. So dia nak identify berapa banyak lot tanah yang akan terlibat dengan pengambilan tanah. So bila dia nak lebarkan tanah, dia kena ambil tanah dulu baru dia boleh lebarkan. So jadi they wanted to know berapa banyak lot yang terlibat. So now what I'm going to do is saya akan select dahulu data jalan. Alright, dan saya dah pun select dan saya akan export as usual lah. So far ada any questions? No, Doktor. Apa dia? Tak ada. Tak ada. So based on the example yang saya berikan agak-agak tahu kenapa saya buat apa yang saya sedang buat sekarang ni. Because kalau you tidak tahu, dia masalah tu. Okay, lagi. Apa dia? Kita buat macam ni untuk dapatkan data jalan tu sahaja dulu supaya mudah untuk analisis. Siapa yang cakap tadi? Saya tak perasan. Sulaiman saya. Betul lah tu. Maksud dia, that's why saya katakan tadi dan juga dalam kelas-kelas sebelum ini, when we do analysis, dia kena ada purpose tau. Dia kena ada reason why we do that. Dia tidak boleh kita buat just for the sake of suka-suka, seronok. Kan contoh kita nak buat analisis, seronok lah pula nak extract data jalannya. Bukan, dia bukan macam tu. There must be a reason, a purpose. So kenapa kita extract jalan? Sebab tadi saya berikan contoh case study kita nak identify berapa banyak lot yang terlibat dengan pengambilan tanah kalau kita lebarkan jalan. So jadi sebab tu kita perlukan data jalan dahulu sebab kita nak tengok di mana jalan-jalan tadi. So katalah selepas saya buat semakan, katalah jalan ni lah saya nak lebarkan. Okay, because this is just a random case study so saya just everything yang saya sebut pada hari ini is semuanya is
secara spontan, tidak di-plan. Okay, whatever case tadi saya tunjukkan pagi ni secara spontan. So jadi whatever you see here is secara spontan. Okay, di sini kita nampak 30 meter ya. So katalah saya nak lebarkan dia jadi 50 meter lah contohnya. Okay. So figure yang saya berikan ni semua is secara spontan. Okay, saya pun select lah jalan ni. Dan juga jalan ni. Okay. Sebenarnya the proper way of doing this sebenarnya kalau kita dapat data jalan yang betul lah. Okay. So saya lebih prefer gunakan sumber data jalan daripada JKR daripada this one. Because this one is basically from the parcel. Okay, just assume this is the area affected. Dan kita pun export lah dia sebagai pelebaran jalan. Okey, ini adalah jalan-jalan yang akan terlibat dengan pelebaran jalan daripada banyak-banyak jalan tadi. So ini akan terlibat. So now kita nak lebarkan dia jadi 50 meter. So kita pergi semula ke buffer tadi. Dan kita again define dia punya output lah. Saya akan create satu layer baru di sini, folder baru. Dan saya akan letak buffer road 50. Dan saya akan key in sebagai 50 unit make sure meter. Dan seterusnya the rest saya akan biar as it is, kecuali dissolve type saya akan pilih all and then click OK. Okay, so this is layer pelebaran jalan. And this is dia punya layer. Alright. Dan seterusnya kita akan cuba overlay this one dengan data guna tanah tadi. Saya tukar color dia sedikit supaya mudah untuk kita lihat. Okay, dan saya boleh tukar transparansi dia. Kepada let's say 30%. Okay, so secara visual we can say that these are some of the lots yang akan affected lah. Okay, but to virtually ataupun to basically to select those affected lots, this is where kita perlu menggunakan another tools. Tadi saya dah tunjukkan bagaimana fungsi buffer.
Seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana pula fungsi untuk tools yang ada di sini. Okey. Contoh katalah kita ada beberapa fungsi overlay di sini. Kita ada erase, identity, intersect, partial join, union update dan seterusnya. Dia ada banyak. So now kita boleh klik satu persatu lah. So bila kita lihat fungsi erase, kita boleh lihat bahawa input dia adalah begini, erase feature dia begini, dan output dia akan jadi begini. So berdasarkan case tadi yang saya berikan tadi, rasa-rasalah sesuai tak tools ini untuk mendapatkan result kita tu? Tak kot saya. Kenapa tak sesuai? Sebab nanti dalam output dia nanti akan dia tak overlay, dia lubang tengah macam tu. Tak susah. Dia lubang tengah. So sebenarnya apa yang kita nak cari? Dia yang 50 meter tu ada di atas map tu. Macam Okay. So basically secara initial assessment, so ini tidak sesuai lah. Okay, so kita tengok yang lain dulu. Kita lihat identity pula. So adakah ini tool yang sesuai? Berdasarkan diagram yang ditunjukkan ni sesuai tak? Sesuai ke tak sesuai? macam sesuai tu. Kenapa rasanya macam sesuai? Sebab dia gabungkan dua layer tu, dua-dua layer pun nampak di atas map. Okey, katalah kita buat andaian input itu adalah data data guna tanah, dan the identity feature itu adalah buffer 50 meter kita tadi. So output dia adalah dia akan ambil layer buffer dan juga layer guna tanah yang bertindih. Cuma bezanya guna tanah tu dia ambil semua. Yang identity feature tu dia just ambil yang bertindih saja. So adakah itu yang kita nak? Tak. Tidak. Tak. Kenapa tak? Sebab bila kita dah buat semua ni, dia keluasan tanah tu tak sama. Okey, sebab kita lihat balik case study kita. Sebab kita nak cari lot yang terlibat dengan pelebaran jalan, betul? Setuju? So bermaksud lot tersebut perlu berada di dalam buffer zone, kan? So kalau kita tengok diagram ini, semua guna tanah akan diambil, which is they defeat the purpose of our analysis, which is untuk identify lot yang berada di dalam buffer zone. Nampak tak? So this is what I'm telling you, the process untuk memilih tool mana yang sebenarnya sesuai for your analysis. So rasa-rasa boleh nampak tak di mana direction yang saya sedang bawa ni?
Boleh follow? Boleh nampak? Nampak sir. Okay. So jadi, when you want to do analysis, this should be the way you do it lah. Okay. Unless kalau you dah memang dah expert, once you dah jadi expert, you dah tak perlu nak check satu-satu dah. Maksudnya you dah tahu dah. Maksudnya dia macam benda tu dah hujung jari you lah. You tak perlu tengok diagram pun you dah tahu. Identity dia akan keluar macam ni. Macam tadi iris dia akan keluar macam ni. You dah tahu dah. Before you buka tool tu pun you dah tahu dah apa result dia. So kalau you dah jadi macam tu, dan tak perlu buat apa yang saya sedang tunjuk sekarang. Okay, so sebagai beginner, kena buat macam ni lah. Sebab you all beginner lagi, betul? Orang kata newbie lah, newbie kan? Betul. So newbie buat cara newbie lah, janganlah buat cara dah jadi apa, dah jadi expert, dah jadi sifu tu lain. Kalau dah jadi expert sifu, tak payah buat benda ni, terus tuju je ke tools mana yang you nak. Tapi because you all ni masih lagi newbie, masih belajar, you have to go through one by one. So sebab tu saya katakan tadi, nanti balik nanti ada masa lapang tu, bukalah satu tools ni. Lepas tu macam you all mesti ada banyak data-data GIS kan. So jadi you play around lah with the software. You bagi case study dekat diri sendiri, lepas tu you play around with the settings. That's the only way you can learn lah. Alright. Okay, dan kita move to the next one. So since ini tidak sesuai, kita tengok intersect pula. Okay, so ini adalah intersect. So adakah dia menepati kehendak analisis kita? Apa yang kita nak cari? Macam sesuai output dia akan, maksudnya kalau input tu seluruh guna tanah, intersect features tu kita punya buffer 50 meters tadi, so output dia akan ada dalam lingkungan buffer tu je yang kita nak tadi. Okay. So bermaksud hanya kawasan yang bertindih sahaja yang dipilih, betul? Betul Zul. Maksud dia kawasan yang bertindih itu, which is kalau buffer itu tidak bertindih dengan jalan, dia tidak akan dipilih. Betul? Betul Zul. Okay. So bila kita lihat diagram sebegini, kita nampak seolah-olah macam dia hampir serupa dengan apa yang kita nak. Okay. So jadi bila kita lihat dia hampir menyerupai apa yang kita nak lakukan, dan kita cuba test lah. Kita test. So let's test. Betul ke tidak? So apa yang kita buat? Okay, kita pilih lah feature dia, which is buffer dia dan juga layer yang jalan yang ingin dilebarkan. Yang tadilah, ni buffer dengan ni guna tanah. Okay. So kita layer kita overlay kan antara buffer road tadi. Okay. Kenapa kita tak ambil pelebaran jalan? Because ini jalan yang kita dah buat buffer. So inilah buffer dia, result dia. So ini tak pakai dah. Dan lepas tu seperti biasa kita berikan nama kepada output file dia. Alright, dan kita pun klik OK.
Dan kita tutup layer buffer tadi, layer kuala langat tadi. So, apa yang kita lihat sekarang adalah kalau kita buka semula layer kuala langat nampak tak dia dah pilih contohnya macam ni Ini adalah lot sembilan satu lapan dan kalau saya tutup layer ni, saya klik on this, dia adalah lot 918. Sama tak? So dia pilih tak lot tersebut? Pilih. So now, katalah kalau saya buka layer intersect ni untuk tengok dia attribute dia. So result di sini menunjukkan ada 925 lot yang terlibat So, bermaksud ada 925 lot yang terlibat dengan pengambilan tanah. Dan kalau kita nak kira berapa kos pengambilan, boleh tak kita kira? Boleh lah kan, sebab kita boleh tahu berapa area dia ni dan kita kalilah dengan berapa harga tanah tersebut untuk dapatkan jumlah pampasan. Boleh? Setuju? Setuju, saya setuju. So now, based on this case study lah, contoh ni, boleh nampak how we utilize vector analysis to run spatial analysis. Boleh nampak? Nampak, sir. Nampak So saya. ada any questions? Tak ada, so far tak ada. So jadi kalau kita lihat toolbox di sini seperti yang saya sebut tadi, kita ada extract, overlay, proximity dan statistics. So basically secara umum dia this is how we run analysis menggunakan data vector. Okey, di mana kalau kita lihat contoh tadilah apakah conclusion yang kita boleh buat? Ada siapa-siapa yang boleh buat pemerhatian sedikit lah. Your observation apa yang you boleh nampak? In terms of ni lah, to find the result, adakah dia melibatkan satu proses atau banyak proses? Banyak proses. Okay, sebagai contoh lah kalau kita tengok case tadi yang saya berikan tadi so untuk mendapatkan jawapan untuk mendapatkan jawapan ada berapa banyak teknik ataupun tools yang kita gunakan tadi? Siapa yang boleh listkan berapa banyak tools yang kita gunakan tadi? Ada 5 to 6 procedures tadi. 5 to 6 steps. Okay, so apa dia? Pertama apa dia? Kita export layer jalan yang kita nak besarkan. Okay, dia
Okey, betul lah tu ekspor layer jalan, tapi yang ekspor layer jalan tu kita tak lihat sangat lah because benda tu is a tiny process tetapi kita nak tengok yang the major ones, yang crucial one lah, maksudnya this is the, orang kata dia punya core lah. Kalau benda ni tak buat memang habis lah. So apa dia? Buffer. Okey, pertama buffer. Selain buffer apa lagi? Overlay. Okey, overlay kan. So kalau overlay itu apa dia? Ni kita gunakan intersect untuk dapatkan untuk layer guna tanah keseluruhan dengan buffer yang kita nak. Okay. Selain daripada itu buffer, intersect lagi. Hanya dua saja, buffer dan intersect saja. Selain daripada itu apa lagi? Buffer, intersect, takkan dua tu je. Tiada lagi. Ada tapi tak guna tadi. Ada. Ada lagi. Ada. Maksudnya mungkin sama ada tadi you all tidak fokus ataupun dia dah mula pemikiran tu dah berada di alam lain dah. Dia jangan masuk alam barzah je. Kan dia dah masuk ke alam lain dah, kacau. Sebab tu penting sebab tu saya rasa penting buka kamera tu. Sebab kalau tak buka kamera, dia lagi cepatlah dia pergi ke alam lain. Dia boleh jadi alam bunian, alam barzah, alam-alam lain lah kan. So kalau orang yang buka kamera pun dah mula pergi ke alam lain, yang tak buka kamera tu memang confirm lah. Saya berani jamin lah dia dah pergi ke alam lain. So apa lagi? Ada lagi, kalau you perhatikan tadi apa yang saya buat ada lagi, bukan sekadar buffer intersect saja. Export data. Export data tu bukanlah perkataan yang saya nak dengar. Dia kurang tepat. Statistik ke sir? Tak ada, mana ada saya pakai statistik tadi. Tak ada langsung. Erase identity. Itu semua yang tak betul. Yang tak betul jangan sebut. Yang maksudnya yang betul saja. Maksud tadi tu kita test tapi tak jadi. Maksudnya tidak berkenaan. So the tools yang saya pakai sahaja. Apa lagi? Ada satu tu. Lupa dah ni. Dah macam mak nenek dah you all ni.
baru 20-an dah jadi mak nenek dah. Dia kalau tengok cerita P. Ramlee dulu yang ajar orang tua tu, mungkin lah boleh dimaafkan lah. Orang tua. So semua pelupa. Ini muda-muda dah pelupa macam mana ni? Kira lebar jalan saya, bukan? Kira lebar jalan itu tak ada. Tak ada. Ada lagi. Cuba trace balik ke belakang. Apa tadi lagi saya buat? Overlay 2 layer tu sir. Overlay dah ada dah. Dah sebut dah tadi. Overlay export asingkan, asingkan layer yang dah intersection tu, baru kita select yang mana terlibat dalam intersection tu. Bukan. Select attribute, sir. Ha? Select attribute. Apa dia? Select attribute. Select attribute. Kalau you tak select attribute, macam mana you nak buffer? Takkan you nak buffer satu guna tanah tu? Betul? So, Betul ke tak betul? So Betul. nampak sekarang ni berapa banyak tools yang utama lah yang kita pakai? 3 lah kan? Select by attribute. So bila dah select by attribute, of course lah kita akan export kan. Tapi kalau you tak buat select by attribute, you nak export apa kan? So jadi dia kena start dengan select by attribute kan. So export tu is dia punya by or I would say dia punya consequence daripada the process lah. Maksudnya once you dah buat select by attribute, then you have to export secara automatik. So jadi kita kena select attribute dahulu. Kenapa nak select? Because kita nak select layer yang berkenaan sahaja, which is jalan. So kalau kita nak check kawasan yang terlibat dengan projek katalah pelebaran sungai, so kita nak kena select apa? sungai. Select Location. sungai. Dia macam tu lah. Yang penting you understand the process, bukan memorize the process. So if you memorize the process, kacau. So you must understand the process. So why we select attribute? Kerana itulah feature yang kita nak study. Okay. So once we get the feature, then barulah kita buffer. Bila dah buffer, barulah kita overlay. So bila nak overlay pula, kita tengoklah berapa banyak overlay yang ada, yang mana yang sesuai dengan the case study. So we have to test one by one. Once you dah jumpa apa yang betul, then you pakai tool tersebut. Okay. So basically ArcMap ini sebenarnya hanyalah tool. Dia sebenarnya adalah alat untuk kita buat analisis. Okay. Tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana nak gunakan alat tersebut, maka dia tak jadilah. Betul? Setuju? Dia macam contoh pisau lah. Pisau. Kalau kita gunakan pisau tu sebagai alat untuk memasak, contohnya potong sayur, dia berfungsi tak? Fungsi lah kan? Tapi kalau katalah you gunakan pisau tu sebagai alat untuk pakai kasut, you gantikan kasut dengan pisau, boleh pakai kasut pakai pisau? Boleh. Tak boleh kan? Pernah nampak ada orang jalan pakai pisau? Tak pernah nampak. Sebab dia tak ada kasut, dia pakai pisau. Sebab bila you ada alat, you kena gunakan dengan betul. So kalau salah digunakan, maka salahlah hasil dia. Sama juga macam GIS. Macam saya tunjukkan tadi, ada banyak tools kan untuk overlay. Ada erase,
ada identity, ada union, ada intersect. So kalau you pilih tools yang salah, agak-agak keluar tak result? Tak keluar. Keluar. Tapi salah. Dia akan keluar. Contoh kalau you pakai erase tadi, dia akan keluar, tak ada masalah. Dia akan keluar. Tetapi salah lah. Kan? So, sama juga macam saya sebut tadi. Kalau you nak pakai pisau tu sebagai kasut, boleh. You ikatlah dengan getah ke apa, pakailah. Boleh. Tetapi tak selesa lah. Boleh pakai tapi tak selesa lah. You masih rasa lagi lantai, masih lahir bulan dia hiris kaki you pula. So jadi tak selesa lah. Tapi boleh pakai. Kalau nak cuba bolehlah try kan. Nak buat kelainan kan, pergi kafe pakai pisau kat kaki kan. So nampak lain daripada yang lain kan. So jadi boleh. Sama juga macam tools lain kan. Boleh you nak pakai erase union, boleh, tak ada masalah. Dia akan keluar result. Tetapi result dia adalah salah. Sebab tu kita as the user perlu faham which tool yang harus digunakan. And to understand which tool yang harus digunakan, you must have knowledge. Okay, tidak ada shortcut. Alright, so dia punya keyword dia adalah practice, practice, practice and practice. So kalau you nak jadi macam saya, practice lah sampailah pandai. Macam saya ni tak payah practice lah. Kan? Kenapa saya kata tak payah practice? Tengok macam hari ni. Saya buat spontan ke saya dah plan daripada awal? Saya spontan. Bila spontan pula nampak kita pakar kan? Betul. Kalau dah latih nampaklah macam ini dah praktis banyak kali ni untuk kelas pagi ni. Berapa kali dia try tu nak bagi betul lah. Tidak, saya bukan macam tu. Kita terus spontannya, style spontan. You nak bagi data apa kita buat, kita terus tunjuk. Barulah nampak expert kan. So jadi again kalau nak jadi macam saya, nampak fluent saja, kena practice. So sebelum saya jadi macam ni, saya dah banyak practice. So macam you all, sebab macam saya kata tadi lah, macam you all main game lah kan. So mula-mula newbie, lepas dah newbie apa? Amateur. Amateur. Lepas amateur ni apa? Dia macam kalau you main FIFA lah, kan ada world class semua kan. Betul? Kan, mula-mula amatur, lepas tu apa, lepas tu lah world class kan. So jadi macam saya dah level world class lah. Okay, so jadi nak capai level world class kena praktis. Macam you main game lah. Ingat main satu hari boleh world class ke? Betul? Mesti main berhari-hari kan. Bukan setakat berhari-hari, berbulan-bulan main. So sekarang kita tukar. Daripada you main game berbulan-bulan, you main ArcGIS berbulan-bulan pula. So jadi selepas berbulan-bulan you main ArcGIS, agak-agak boleh sampai world class lah. Boleh. Kalau saya boleh, you all pun boleh. Kan? Sebab ramai je orang di luar sana yang world class. Kan? So kalau diorang boleh, you all pun boleh. Tapi dengan syarat kena buat hari-hari lah. Kalau buat sebulan sekali, memang newbie je lah sampai bila-bila. Kan? Kalau yang buat satu semester sekali, lagilah saya tak tahu nak cakap apa. Kan? So kalau nak jadi world class, buat hari-hari. Kalau nak jadi amatur, buatlah seminggu sekali sekurang-kurangnya. Kenapa saya kata you all kena buat hari-hari? Because once you dah familiar, benda ni senang je, bukannya susah. Dia susah because you tak practice. Okay? And then bila you dah practice, bila you ada problem di sinilah gunanya you tanyalah soalan dalam WhatsApp group. Kan, janganlah segan. Ini dalam WhatsApp group bila tanya soalan segan, takut nanti orang cop dia ni tak pandai. Come on lah, janganlah macam tu. Kan? Dia lebih elok kita dicop sebagai banyak tanya soalan ataupun tak pandai daripada yang berpura-pura pandai. Kan? Dia ni nampak confident, senyap pun tak tanya soalan, tapi rupa-rupanya assignment semua dia tiru je.
Dia low profile. Apa khabar J Park? I never Apa hal tu? Kan, so jadi dia low profile kan, dia low profile. So jadi basically itulah tips saya yang saya bagi, maksudnya kena practice. So balik ni you practice, and then nanti saya akan bagi satu assignment on vector analysis, dan plan saya adalah untuk you all buat assignment tersebut, dan untuk you all tanya soalan minggu hadapan. So jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan anjakkan sedikit dia punya deadline dia tu. Maksudnya biasanya bila saya bagi assignment, biasanya you kena submit pada hari kelas tersebut lah. Maksudnya kelas kita hari Rabu, you submit sebelum pukul 12 tengah malam hari yang sama. Okay. So nanti saya akan tukar sedikit sebab saya nak you all buat dahulu minggu ni, and then jumpa soalan, tanya minggu hadapan di dalam kelas supaya nanti saya boleh jawab your question, dan lepas tu you submit lah pada hari Jumaat atau Sabtu. Okay, saya extend sikit 2-3 hari so that you can use the session pada hari Rabu to finalize your answers, dan you boleh buat pembetulan, dan you have another 2 or 3 days to do the correction. Okay, nah tapi dengan syarat kena buat lah supaya hari Rabu you ada question to ask. Janganlah tak buat apa-apa. So jadi bila saya beri ruang-ruang yang macam ini, then you all sebagai student kena manfaatkan. Sebab kalau tak, kesian dekat you all. Sebab macam saya kata tadi lah, apply 150 orang, nak pakai 4 orang saja. Kan, itulah realiti dia. So kalau you nak jadi yang orang yang 4 orang tu ke, atau yang 146 tu? 4 orang. So nak jadi yang 4 orang tu macam mana? Usaha. Betul, pandai pun, kena usaha lah. Kalau you tak usaha, you jadilah yang 146 tu. Kan? Okay, so itu adalah realiti dunia sekarang. Sebab population makin bertambah. Macam sekarang you all buat you all 0304, nanti bila once you dapat RSN nanti 05, nanti you dah study pasal population apa semua, you nampak lah. Ada nampak population dunia menurun? Mana ada pun. Makin naik. Kenapa saya kata makin naik? Because kita punya kualiti kesihatan kita semakin bagus. So bila dia semakin bagus, maka orang hidup lebih lama. Kan? So bila orang hidup makin lama, so bermaksud penduduk makin bertambah. Kan? Macam dulu ramai orang mati, sekarang ni ramai orang sihat. Kan? So jadi you have to be competitive lah. You kena equip yourself dengan ilmu. So salah satu ilmu dia adalah inilah, okay? GIS. Okay. Alright, so ada any question before kita tangguhkan dulu sesi pada pagi ni? So far jelas apa yang saya tunjukkan pada pagi ni? Jelas. Jelas. Crystal clear kan? Okay, so jadi kalau tidak ada soalan, then I think we can stop here for this week. Nanti please take your attendance dekat U Future, alright, sebelum pukul 1. Okay, dan nanti saya akan upload your next lab assignment. So please do the lab assignment before the next class supaya you can ask any question regarding the lab assignment sekiranya ada isu atau masalah. Okay, so nanti kita boleh discuss bersama in class. So basically plannya adalah untuk next week mungkin kita akan buat secara hands on lah. Kita akan buat secara hands on.